Okey, kita pergi kepada tajuk 7, kebarangkalian, probability. So, untuk tajuk 7, kita ada 4 subtopik. 7.1, okay, 7.1, events and probability. 7.2, probability of mutually exclusive. 7.3, conditional probability. 7.4, independent event. Okay, so at the end of this subtopic, students should be able to define the concept of experiment, outcomes, events, sample space, and random selection. And then find the probability of an event and apply to basic laws of probability. Okay, so kalau kita tengok dari segi definisi kat sini, okay, yang penting sekarang kita nak mendapatkan data, kita mesti menjalankan proses eksperimen ni lah. Okay, eksperimen. Kemudian daripada output dia, kita panggil dia outcomes. Okay, kita boleh buat beberapa tinjauan di situ. Okay, kemudian sample space. Okay, kita akan labelkan dia sebagai, kita akan tulis dia sebagai huruf S. Dan apabila kita mencari contohnya event A, okay, event A sebenarnya sebahagian daripada sample space tersebut. Okey, kita tengok kepada contoh supaya dia lebih jelas. Contoh 1, kita membuat balingan dadu. Okey, dadu ni sebenarnya dia ada 6 permukaan. Kita consider dadu ni adalah dadu adil. So, outcomes apabila kita baling dadu ni iaitu kita mungkin dapat 1, mungkin dapat 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 dan mungkin 6. So, cara kita tulis sample space, kita tulis dalam bentuk set. Okay, outcome tadi tu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dalam set. Okay, so the event of getting even number. So, kita tengok kat sini, kita belum lagi nak cari probability. Kita baru nak tengok even number. So, di sini even number kita dapati ia adalah nombor 2, nombor 4 dan juga nombor 6. Manakala kalau kita nak dapat event of getting number less than 5, okay, so nilainya ialah dalam bentuk set 1, 2, 3, 4. 5 tak boleh termasuk. Okay. The sample space for an experiment can be illustrated on a Venn diagram. Okay, yang ini yang biasa pelajar gunalah Venn diagram ataupun Cartesian diagram ataupun tree diagram. Okay, contohnya kalau kita buat eksperimen yang kedua ni, tossing a coin twice. Kita baling 2 kali. So, apabila kita tulis dalam bentuk gambar rajah Venn, kemungkinan kita akan dapat tail head, tail tail, ataupun head tail dan juga head head. Okay. So, sampel kat situ kita boleh tulis dia sebagai, okay, kita tulis dia sebagai yang pertama H, H, ataupun H, T, ataupun T, H, ataupun T, T. Itu dia punya nilai-nilai yang mungkin apabila kita membuat lambungan duit silin sebanyak 2 kali. Okey, bagaimana pula kalau kita tunjukkan dalam bentuk, okay, kita tunjuk dalam bentuk tree diagram. Yang ini tree diagram. So, balingan yang pertama, contohnya balingan yang pertama kita dapat head ataupun kita akan dapat tail. Apabila kita membuat balingan yang kedua, okay, mungkin kita dapat head. Sekejap, Mira tukar sekejap pen dia. Mungkin kita dapat head ataupun kita dapat tail. Okay.
Atau kalau kita mula dengan tail, mungkin kita akan dapat yang kedua head. Okey, ataupun yang kedua sebagai tail. So di sini kita dah boleh nampak outcome dekat sini merupakan H untuk yang pertama dan H untuk yang kedua. H yang pertama, tail yang kedua. Okey, tail yang pertama, H yang kedua. Tail yang pertama, tail yang kedua. Ini dia punya outcome. Okey. Boleh? So, kita berhenti sampai tree diagram kat situ. Kita tengok pula seterusnya, probability. Okey, untuk probability, kita biasanya tulis dalam menggunakan huruf besar di sini. So, katakan event yang berlaku di sini adalah event A. Jadi, kita akan tulis probability A. Okey, A kita tulis dalam kurungan. So, macam mana nak cari probability A? Senang saja. Kita cari dulu bilangan NA dan kita bahagikan dengan bilangan sampel. Okey. Nota nombor 7. Okey, apabila kita bercerita tentang probability, maksudnya nilai yang paling kecil adalah kosong. Kosong ni maksudnya event ni mustahil untuk berlaku dan nilai yang paling besar ialah 1, bermaksud kita yakin benda ni berlaku. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, kita tahu Miss Siti, kebarangkalian Miss Siti ini lelaki. Okey, benda ni adalah mustahil. Okey, jadi kebarangkalian lelaki adalah kosong. Kebarangkalian Miss Siti ini perempuan, sebab kita memang yakin. So, kebarangkalian Miss Siti perempuan adalah 1. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, untuk contoh 4, kita sekarang ni ada 2 dadu kita baling. So, bila dadu ada 2 ni, kita yang pertama, Madam buat. Pak si X ni mewakili dadu yang pertama, dia akan ada nombor 1 sehingga 6. Kemudian Pak si Y ni mewakili dadu yang kedua, dia akan ada daripada nombor 1 sehingga nombor 6 juga. Okey, so kalau kita ikutkan gambar rajah Cartesian diagram ni, sebenarnya banyak lagi kemungkinan yang boleh berlaku. Mungkin kita dapat nombor 2, 1 ataupun 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Okey, selain daripada tu, kita juga mungkin boleh nilai 2, 2. Okey, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Dan begitulah seterusnya. Okey, so jumlah kesemua sekali sampel space ini, kalau Madam kira, dia akan ada 6 darab 6. So, jumlah semua sekali NS kita sebenarnya 36. Okay, let A event of getting sum of 2 number is 6. Okay, so nilai kalau nak hasilkan nombor 6 ni, yang pertama Madam nampak, iaitu yang pertama 1, 5. Kalau kita tambah dia jadi 6. Ataupun nombor 2 dengan 4, atau 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan satu lagi 5 dengan 1. Okey, hasil tambah kedua-dua nombor ni akan memberikan jumlahnya sebanyak 6. Okey, so bilangan A, kita kira yang tulisan merah tu 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan A ada 5. Jadi kebarangkaliannya akan menjadi 5 daripada 36. Okey, manakala untuk B pula, event B, kita nak kata sum of 2 numbers is a multiple of 5. Dia nak sifar gandaan 5. So, mungkin nombor itu ialah nombor 1, 4, sebab hasil tambahnya jadi 5.
ataupun 2, 3, ataupun 3, 2, 4, 1, 4, 6, kalau kita tambah dia jadi 10. Okey, ataupun 5, 5, dan last sekali 6, 4. So, berapa bilangannya? 1, 2. Okey, kita tengok bilangannya kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bilangannya ada 7. So, kebarangkaliannya ialah 7 per dengan 36. Manakala untuk C pula, okay, untuk C, event of getting both have the same value. So, maksudnya kalau dadu pertama kita dapat nombor 1, dadu kedua pun nombor 1. Atau 2, 2, atau 3, 3, atau 4, 4, 5, 5, dan satu lagi 6, 6. So, kita ada bilangannya sebanyak 6. 6 per 36 kita boleh permudahkan menjadi 1 per 6. Okey, jawapan akhir mesti dipermudahkan.